Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam rancangan kita, iaitu sebagaimana biasalah daily tafsir Quran yang kita buat khas tiap-tiap hari kita buat. Dan semalam saya telah bincang berkenaan dengan tafsir suratul Fatihah ayat yang pertama semalam, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah mengetahui perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu. Daripada mana Bismillahirrahmanirrahim itu kita tahu diambil ba tersendiri yang saya sebut kemarin, seolah-olah Allah Ta'ala meletakkan di situ huruf ba tanpa ada hayat yang menghubung di antara perkataan dengan itu. Biasanya kita sebut saya makan dengan sudu, saya pergi dengan kereta, tetapi perkataan di hadapan itu sengaja tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuannya itu supaya manusia, supaya kita semua ini orang beriman yang membaca Bismillahirrahmanirrahim meletak sendiri perkataan tersebut. Saya makan bismillah, saya tidur bismillah, saya naik kereta bismillah. Itu adalah tujuan dia. Tujuan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan sebarang perkataan selepas daripada sebelum daripada huruf ba Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan saya telah sebut bahawa perkataan Allah itu sendiri adalah perkataan yang kalau dibuang huruf pun, kalau dibuang Allah itu dibuang huruf alif, jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau alif lam lam ha dibuang alif dan lam, dibuang alif dan lam, tinggal lahu ma fis samawati wal ardh. Alif lam lam dibuang semua sekali, tinggal ha sahaja pun dia jadi huwallahu alladzi la ilaha illahu. Itu kehebatan dari sudut makna Al-Quran dan dari sudut kehebatan Al-Quran itu sendiri. Baik, di ruangan daily tafsir Quran pada hari ini yang tuan-tuan boleh share ya, tuan-tuan boleh share lagi supaya kita dapat manfaat yang lebih, menyebarkan ilmu. Tuan-tuan ada umur seorang bersama dengan keluarga dalam perintah berkurung kita ini. Dan saya telah sebut bahawa pada hari ini kita awalkan sedikit. Biasa kita buat pukul 8.30, tapi hari ini kita awalkan menjadi pukul 8. Oleh kerana saya ada satu kuliah lagi lepas daripada ini, kuliah duha pukul 9.30 di JAIB, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Tiap-tiap harilah bermula daripada hari ini sehingga 25 hari bulan. Dan pada hari ini daily tafsir Quran kita ini kita buat memang tiap-tiap hari. Memang setiap hari kita buat daily tafsir Quran. Jadi tuan-tuan boleh like kita punya channel kita ini, iaitu Al-Widad Media, sebagai penyebar rasmi kepada daily tafsir Quran kita. Tuan-tuan boleh sebarkan lagi kepada semua sekali. Tuan-tuan boleh sebarkan lagi kepada rakan-rakan tuan-tuan, kerana kita hanya duduk depan handset sahaja, buka kitab tafsir, kita sama-sama mengaji tafsir. Pagi-pagilah kita mengaji tafsir supaya tuan-tuan dapat bukan sahaja membaca Quran, tapi dapat apa disebut sebagai mutiara dalam Al-Quran itu sendiri. Baik. Yang keduanya, pada hari ini kita akan tafsir surah Al-Fatihah ayat yang kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, cuba kita lihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbil Alamin. Rabb
memelihara dan mentadbir sekalian alam ini. Baik. Allah Azza wa Jalla suruh kita baca begini. Tapi sebenarnya kalau kita nak takdirkan, kita nak hadirkan perkataan lain, seolah-olah Allah Ta'ala kata, katakanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkanlah Alhamdulillah, seolah-olah dia nak sebut kepada kita begitu. Itu pendapat Ibn Jarir rahmatullah alaih rahimahullah, mengatakan bahawa Alhamdulillah merupakan pujian yang Allah Ta'ala sampai kepada dirinya sendiri. Baik. Apabila kita sebut berkenaan dengan puji ni, kalau orang mengaji di pondok ni, dia ada belajar lah puji ni. Di antara bahasa yang diguna, yang pertama dia kata puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dia panggil puji qadim bagi qadim. Yang keduanya, dia panggil puji qadim bagi hadis. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala kadang-kadang dia memuji apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta sendiri. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini, kalau kita tengok dari segi pujian Allah Ta'ala memuji makhluk dia. Makhluk yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain tidak bukan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad Allah Ta'ala puji Nabi, dan Allah Ta'ala puji manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu aku ciptakan manusia ini ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Itu di antara pujian Allah Ta'ala, puji hadis qadim bagi hadis. Yang ketiga iaitu puji hadis bagi qadim. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat itu pujian sesama kita. Baik. Apa yang menjadi perbezaan di sini iaitu dalam empat perkara ini, nombor 1, 2, 3, 4. Nombor 1, 2, 3 tadi kita dah faham dah. Cuma yang keempat, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1, Allah Ta'ala puji diri sendiri. Memang layak untuk dia puji diri dia sendiri sebab dia Allah, dia Tuhan. Kita memang tidak layak untuk memuji diri kita sendiri. Yang pertama sekali sebab kita ini makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, memang tidak layak untuk kita memuji diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang keduanya iaitu Allah Ta'ala memuji benda yang dia buat. Memang betul, sememang layaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji apa yang dia buat, oleh kerana memang penciptaan Allah Ta'ala itu penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Yang kedua. Yang ketiga, kita memuji Allah. Kita memuji Allah dengan cara yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah dengan cara yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung ibadah. Bila kita sebut pujian pada Allah ni, dia berbentuk ibadah. Dan yang keempat iaitu kita memuji Allah. Kita memuji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya iaitu kita puji sama-sama kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya terputus setakat Allah Ta'ala saja. Tetapi apabila kita memuji seluruh makhluk, dia akan merangkai, dia panggil. Contohlah, kita kata Allah Ta'ala ni bijak, setakat dia saja. Dia tidak ada bijak dia sebab, kalau kita puji manusia, bijak dia sebab dia mengaji, bijak dia sebab cikgu dia ajar tuition, cikgu mak dia hantar tuition, kaya dia sebab ni, semua sebab manusia lemah. Adapun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu. Apabila kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan,
yang maha bijaksana, yang maha terpuji, yang segala-galanya dia hanya setakat Allah Ta'ala sahaja. Baik, itu segala puji bagi Allah. Boleh juga kita terjemah begini, Alhamdulillah dengan pujian itu sama ada satu ataupun semua sekali hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh juga kita sebut begitu. Pujian sama ada satu ataupun semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sahaja layak dipuji. Baik, semua jenis pujian yang saya sebutkan tadi adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Dan ini adalah salah satu daripada bahasa Al-Quran. Dan perkataan hamada ni adalah perkataan yang berbentuk fa'il, tetapi macam mana ada alif lam di hadapan itu. Sebab bahasa Arab ini, kalau kita tengok bahasa Arab ni, bila dia isim ataupun nama sahaja yang ada alif lam, al-madrasah sekolah, as-sayyarah kereta, al-bait rumah, bagaimana alif lam itu berada pada pujian, sedangkan pujian itu adalah satu fa'il, satu perbuatan. Baik, ada lebih kurang dalam belah-belah juga pendapat ni, tapi saya tak mau bacalah belah-belah semua ni sebab tuan-tuan akan jadi pening juga. Kita mengaji tafsir, paling kurang kita mengaji juga dari sudut bahasa itu sendiri. Baik. Pujian yang ada alif lam itu ada alif lam ta'liq, dia panggil. Alif lam hanya milik Allah Ta'ala, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alif lam adalah di hadapan itu menunjukkan milik Allah Ta'ala sahaja, tiada milik orang lain. Sebab tu kita sebut tadi, pujian kita boleh juga sebut Alhamdulillah ini sebagai pujian hanya milik Allah. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita sebut pujian itu sama ada pujian itu kecil ataupun besar, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dia sebenarnya dalam pujian itu membawa maksud dua benda. Dalam pujian itu, yang pertama pujianlah, yang kedua terima kasih. Dua makna merangkumi dalam perkataan Alhamdulillah. Maknanya seorang yang menyebut Alhamdulillah, ada dua benda dalam perkataan, dalam dua perkara dalam perkataan dia tu. Pujian kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama, yang keduanya terima kasih. Sebab tu bila kita terima satu nikmat, kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana kita merasakan bahawa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kalau pujian dalam bahasa Arab ialah al-madhu, madah dia panggil, al-madhu pujian. Mana terima kasih dalam bahasa Arab syukur, asyukur. Dua perkara ini, perkataan digabungkan menjadi Alhamdulillah. Al-madhu satu, wasyukru satu. Dua perkataan, al-madhu makna pujian, asyukr, syukr makna syukur. Dua perkataan digabungkan menjadi Alhamdulillah, yang kita sebut Alhamdulillah tadi. Itu indahnya bahasa Quran itu sendiri, memuji dan bersyukur pada Allah. Kita memuji dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengoklah, kita kata kereta tu cantik, kita puji kereta tu, kita boleh kereta tu, kita terima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Padahal bukan kereta kita pun, kita pinjam saja, tapi tanda kita bersyukur. Atau ada masanya kita berterima kasih ni tetapi kita tidak memuji. Bagi contohnya, bapa Nabi Ibrahim AS adalah pengukir berhala.
Dia melakukan perbuatan yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi Ibrahim berterima kasih. Berterima kasih kerana dialah bapa yang membesarkannya. Tapi Nabi Ibrahim tidak memuji perbuatan syirik itu. Nabi Ibrahim dia tidak memuji perbuatan syirik yang dibuat oleh bapa dia tak puji. Tapi dia hanya berterima kasih daripada sudut ayah dia yang telah pun membesarkan dia. Baik, soalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan perkataan al-madhu dan syukur? Al-madhu makna pujian dan syukur, tapi dia menggunakan alhamdulillah. Dia tidak guna perkataan segala pujian dan terima kasih kepada Allah. Kenapa tidak pecahkan satu persatu? Mungkin yang ada kata begitulah. Mungkin ada kata begitu. Kerana lebih jelas lagi, kerana ada orang tidak faham perkataan alhamdu tu, kalau dia sebut al-madhu wa syukru lillah, boleh juga dia sebut gitu, tapi dia tak sebut mari perkataan, dia buat mari alhamdulillah saja. Sedangkan alhamdulillah itu mengandungi al-madhu pujian, wa syukru dan syukur. Tidak digunakan gitu kerana kadang-kadang kita puji je Allah, tapi kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua elemen yang berbeza tu. Seorang tu dia boleh puji Allah Taala, dia memang mengatakan Allah Taala yang maha besar, Allah Taala yang maha berkuasa, Allah Taala yang maha segala-galanya, tetapi dia tidak bersyukur pada Allah Taala dengan dia buat perkara-perkara yang dimurkai Allah. Dan perkataan al-madhu kalau berdiri sendiri tidak sesuai digunakan untuk Allah Ta'ala, kerana al-madhu juga digunakan sebagai dengan tujuan yang tidak benar. Pujian ni ada dengan tujuan tidak benar ataupun tidak ikhlas. Sebagaimana kita contoh banyak pemimpin-pemimpin yang jahat di atas muka dunia ini, yang mana mereka dipuji di atas tujuan untuk mendapatkan harta. Orang Kelantan panggil pong. Panggil pong. Pong ni maknanya kita puji dia lebih lah. Puji dia lebih. Tanpa kita tengok bahawa dia tu memang layak dipuji ataupun tidak. Kerana pujian ini dia beri kepada orang yang layak dipuji sahaja. Dan kadang-kadang pemimpin itu dia memaksa orang untuk menulis berkenaan dengan diri dia supaya nampak diri dia tu hebat. Itu juga digunakan dengan al-madhu. Sebab tu tidak digunakan untuk Allah Ta'ala perkataan itu. Allah Ta'ala kita guna alhamdu, kerana perkataan alhamdu itu segala puji dan syukur hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita guna perkataan syukur saya surah Fatihah, syukrulillah, contoh, kita tak guna alhamdulillah, pun juga tidak sesuai. Kerana kita selalunya akan berterima kasih kalau orang itu melakukan satu kebaikan pada diri kita. Contohnya seorang itu beri minum pada kita, dia tindak balas daripada perbuatan manusia itu sendiri. Akan tetapi perkataan alhamdulillah tidak semestinya hanya jika seorang telah memberikan kita sesuatu, ini kerana Allah Ta'ala beri kita segala-galanya. Segala-galanya. Maknanya kalau orang beri satu perkara pada kita, kita terima kasih. Satu perkara. Orang tu, tidak ada orang yang beri segala-galanya pada kita. Balik orang kalau dia nak beri itu, dia beri apa yang dia nak bagilah. Tidak ada manusia yang beri segala-gala. Tidak ada. Walaupun kita guna perkataan awak telah bagi saya segala-galanya, ada juga. Dia bukan segala-galanya. Kadang-kadang hak bagi dengan kereta, bagi dengan rumah, bagi dengan apa, hidup suami isteri, kadang-kadang berkalahi juga. Walaupun suami tu kata saya dah bagi awak segala-galanya. Maksud dia tu segala-galanya. Segala-galanya seolah-olah semua sekali. Tapi Allah Ta'ala ni beri segala-gala sungguh.
Dengan makannya, dengan rasa nak makannya, dengan rasa laparnya, dengan rasa nak tidurnya, rasa minum, semua diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi, saya ulang sekali lagi bahawa perkataan Alhamdulillah digunakan dengan maksud puji dan syukur itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bererti orang tu tidak memuji orang lain lebih daripada Allah, dan orang tu tidak berterima kasih lebih pada yang lain, mereka berterima kasih hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sekarang ni kita tengok lebih lanjut lagi. Sebenarnya bukan sahaja kita mendapat nikmat, kita hanya ucap Alhamdulillah ni bukan sahaja dalam mendapat nikmat, tetapi seharusnya kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah ni juga dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bersyukur di atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala adakan kepada kita. Setengah mufassirin mengatakan bahawa untuk mengenali agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, orang yang mengenal Allah Ta'ala dia mesti ada pujian dan syukur pada Allah. Pujian dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu Alhamdu. Perkataan Allah tu sendiri mempunyai banyak nama, dan saya telah sebut kemarin dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Ta'ala telah menyebut innallaha tis'ata wa tis'ina asman ma yahfazha dakhil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada 99 nama, dan apabila orang yang menghafal namanya maka dia masuk syurga. Menghafal di sini maknanya menghafal sekali dengan tadabbur maknanya, nama-namanya. Bismillah. Ada juga kalimah pujian lain kepada Allah, tetapi ada beza dengan kata-kata pujian yang lain. Selain daripada orang sebut Alhamdulillah, kalau kita tengok, kita biasa juga guna kata-kata pujian dengan susunan ayat yang lain. Sebagai contohnya, kita guna perkataan innal hamdalillah. Innal hamdulillah. Makna perkataan ini adalah sesungguhnya tidak syak lagi segala puji dan syukur itu hanyalah untuk Allah Ta'ala. Apakah beza, orang tanya, Alhamdulillah bukankah nampak seperti innal hamdalillah yang lebih kuat maknanya? Orang sebut innal hamdalillah sebab ada perkataan inna, itu dalam bahasa Arab dia kuat lah. Baik. Memang benar itu kuat, tapi bahasa Al-Quran tidak begitu. Kerana bahasa Al-Quran ini menggunakan bahasa yang tepat pada waktunya, apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita bercakap dengan seseorang, kita nak menyampaikan maklumat, kadang-kadang kita bercakap penuh dengan emosi, yang kadang-kadang membawa kepada salah faham orang tu kata kita marah. Namun kalau kita sebut Alhamdulillah ni, kita tidak gunakan perkataan penguat itu pada setiap benda. Contoh kalau Allah Ta'ala tak, kenapa Tuhan tak guna innal hamdalillahi rabbil alamin, nampak bersungguh sikit letak perkataan inna itu, nampak lain sikit. Kerana bukan semua perkataan manusia perlu emosi lah. Innal hamdulillah ni perkataan yang penuh dengan emosi. Kalau kita nak khutbah sesuai lah. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin ni perkataan yang kita nak baca bukan sahaja dalam semayang, bukan sahaja Quran. Contoh kalau kita nak kena langgar, tiba-tiba kita tidak dilanggar dan kita selamat, kita sebut Alhamdulillah. Kita tak kata innal hamdalillah, kita sebut Alhamdulillah. Maknanya Quran ini menyentuh emosi manusia itu sendiri. Baik. Yang keduanya, ada satu lagi penggunaan kata lain
yang disusun dalam bentuk yang lain yang biasa kita dengar. Contohnya perkataan walillahi walhamd, walillahi walhamd, walillahi walhamd. Maksudnya, dan kepada Allah puji dan kesyukuran. Kenapa kita tak guna perkataan itu? Kerana saya sebut tadi, kalau kita guna perkataan alhamdulillah, alif lam itu membawa maksud hanya milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nak beritahu itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tu perkataan alhamdulillah. Yang kedua, maksud Rabb. Rabbil alamin. Rabb ini adalah dialah yang maha pencipta, dia yang memiliki, mengurus, mentadbir segala-gala. Makna Rabb ini bukan hanya sahaja maksud Tuhan. Kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabb, Tuhan. Dia bukan sahaja makna Tuhan, tidak. Dan kalau kita faham maksud ni maksud Tuhan sahaja, maka kita tidak mendapat kefahaman yang betul berkenaan dengan makna Rabb itu. Kerana ada beberapa makna yang diambil daripada Rabb itu. Beberapa makna yang boleh kita ambil daripada Rabb itu. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama, Malik, sebagai pemilik. Yang kedua, Sayyid, yang mengurus. Yang ketiga, sebagai Murabbi, yang menjaga. Yang keempat, sebagai Muallim, yang memberi. Muallim, yang memberi pemberian, yang mengajar. Yang kelima, Qayyim, yang menyebabkan semua itu berdiri. Kalau tanpa Allah, semua benda tidak berdiri, maka alam ini pun tiada. Itu maknanya. Semua benda tu, makna di atas tu makna yang kedua. Makna yang utama itu Tuan. Allah sebagai Tuan kepada alam ini. Tuan yang sebenar-benarnya. Dan dia meletakkan nama Allah sahaja sebagai Tuan. Kita tahu ataupun tidak, ringkasan seluruh Al-Quran ini, keseluruh Al-Quran 30 juzuk ini, kalau direngkaskan pengajaran pentingnya, ringkas sahaja. Iaitu Allah adalah Rabb, yang kita adalah hamba-Nya. Pengajaran Al-Quran yang kita belajar tafsir ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa dia Tuhan, kita hamba. Tu je sebenarnya. Dalam Quran sebiji ni, dia Tuhan, kita hamba. Dan duduk pada ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kamu, ya Allah Tuhan aku, dan aku hamba-Mu, na'budu, aku hanya beribadah kepadamu. Nasta'in, aku hanya minta tolong padamu. Tu je sebenarnya. Cuma manusia ni, dia tak boleh kalau perkataan tu perkataan yang kita sebut begitu saja. Maka Allah Ta'ala datangkan contoh. Contoh kepada hanya Allah sahaja memiliki, dia Allah Rabb, kita hamba. Dia buat mari contoh. Takut-takut ada manusia yang tidak boleh menerima perkataan tersebut, dia buat mari contoh dari sudut akli dan nakli. Dari sudut dalil akalnya, dia yang buat langit, buat bumi, dia sebut wallazi maddal arda. Semuanya dia cerita khalaqalakum ma fis samawat, buat untuk kamu langit bumi, dia sebut. Dan dari segi naklinya, cerita-cerita yang orang yang telah pun mengingkari Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, dan dia engkar dia sebagai hamba. Ada cerita dalam Quran yang mungkin contoh ni manusia boleh faham. Sebab manusia kalau sebut satu benda je, tak ada huraian, dia tak faham. Macam kita tengok berita tajuk besar dia, musim ni COVID-19. Apa dia COVID tu? Orang pun tanya, COVID dengan Corona tu sama ke tak? Dia pun tulis COVID, Corona ni begini, asal daripada negeri mana. Oh, contoh orang kena begini. Oh, baru kita faham. Quran, dia buat mari tajuk besar dia. Tajuk sebesar sebiji Al-Quran ini, iaitu
Aku nak beritahu manusia, aku ni Tuhan kamu dan kamu ni hamba aku. Bawah sikit daripada tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu kena hanya na'budu, jadi hamba aku. Dan kamu hanya minta tolong pada aku sebab aku Tuhan kamu. Baik. Apakah maksud Tuhan tu? Rabb tu saya terjemah dengan maksud Tuhan. Kalau kita tengok maksud Tuhan, seorang yang memiliki sesuatu dan dia boleh buat apa sahaja pada apa yang dia milik itu. Rumah ni milik kita, kita boleh cat warna apa pun sebab rumah ni milik kita. Satu. Kereta ni milik kita, kita boleh isi minyak petrol 95 ke 97 ke sebab kereta ni hak kita. Slipper ni hak kita, kita boleh pakai terbalik pun sebab hak kita. Tapi nampak bodoh lah sikit. Kursi ni hak kita, kita boleh tukar kursi lain. Semua hak ini bermakna hak kita. Kita boleh buat apa saja. Jadi sebagai pemilik, Allah Ta'ala ni boleh buat apa sahaja yang dia nak. Sebagai pemilik, Allah Ta'ala ini boleh buat apa sahaja yang dia nak, apa sahaja yang dia mahu, sebab dia pemilik. Tapi Allah Ta'ala beri garis panduan dia sebagai pemilik. Sebagaimana, bismillah, sebagaimana kita sewa kereta. Kita sewa kereta ni hak kita sementara. Tapi tuan sewa kereta tu dia bagi syarat. Dia bagi syarat. Awak kena buat begini, kena buat begitu, kena buat begini, kena buat begini. Awak kena jaga ni, kalau bongo kena slow sikit begini-begini kereta saya. Jadi kita pun ikut tuan dia tu. Dan apa jadi kalau kita melanggar arahan? Sedangkan kita penyewa kepada kereta ataupun rumah tu, maknanya kita akan didenda ataupun kita mungkin dimasuki mahkamah. Allah sebagai tuan kita, sebagai tuan. Dan kalaulah kita ni bekerja dengan orang, kalau bos tu bagus, kita sayang pada bos. Bos ni bagus, tiap bulan ada bonus dia, ada allowance tu, ada allowance ni, dia jaga sungguh pekerja dia, kita pun sayang nak tinggal pekerja tu. Bagaimanapun sifat tuan yang Allah Ta'ala ada tu tak sama dengan yang lain. Tu saya sebut contoh saja. Sebab penjagaan Allah Ta'ala kepada kita ini 24 jam. Segala benda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rapi. Segala benda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan baik. Dan kita pula disuruh menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Sepenuhnya. Tanpa ada satu pun benda yang syok dalam hati kita ini. Kalau seorang akan berkhidmat kepada tuan dia, dan kalau dia kenal betul-betul dengan hati perut dia siapa tuan dia, sebab tuan dia dah beri makan pada dia, makan Tuhan bagi, rasa nak makan tu Tuhan bagi. Kalau dia bagi rezeki pada kita banyak pun tapi tidak ada rasa nak makan, susah. Tak lalu nak makan, kita panggil tak lalu nak makan. Marilah apa pun tapi kita tak lalu nak makan. Penat juga kita, letih juga kita, kerana tidak ada lalu nak makan. Kalau ada sifat lalu nak makan sendiri pun tapi tak ada makanan, tak boleh makan juga. Kedua-dua ni Tuhan bagi. Rezeki makan satu, rasa nak makan tu dua. Itu adalah benda yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menyebabkan kita ni rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa penuh ke atas kita. Dia boleh ambil bila-bila masa, dia boleh buat bila-bila masa, sebab dia berkuasa penuh. Kuasa dia penuh pada kita. Sebagaimana seorang itu, contoh dia, tapi lebih lagi kuasa Tuhan. Contoh nak suruh kita faham, dia berkuasa penuh ke atas rumah dia, dan memang tanah ni milik dia, rumah ni milik dia. Jadi dia nak ubah tak mana pun, dia nak pergi gitu tak apa. Sebab apa? Sebab milik dia.
kita juga tidak mampu untuk menjaga semua milik kita. Kadang-kadang kalau milikkan itu terlalu banyak. Tanah contoh dia, tanah banyak. Kadang-kadang terbengkalai tanah situ, terbengkalai tanah sini. Tanah tu tanah ni, banyak tanah tapi tak boleh nak buat apa. Sebab apa tak boleh nak buat apa? Sebab dia tidak ada masa untuk menguruskan. Allah Ta'ala tidak. Dia buat semua manusia berjuta atas muka dunia ni, dan dia menguruskan manusia itu dengan baik. Tidak ada pun dia lupa. Tidak ada pun satu benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lupa. Dan dia tidak berkongsi dengan siapa-siapa pun dalam menguruskan. Itu akidah. Dia tidak berkongsi dengan siapa-siapa pun dalam menguruskan benda ni. Itu perkataan Rabb yang kita bincang pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, sebelum kita akhir ni, macam biasalah saya nak pesan pada tuan-tuan, ada lagi perbincangan bahagian yang ketiga berkenaan dengan Rabbil Alamin ini pada esok hari insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan merahmati kita. Dan saya minta tuan-tuan supaya lebih share pada kawan-kawan. Sebab ilmu tafsir ni adalah ilmu yang penting untuk kita memahami, khususnya Fatihah yang kita duk baca dalam solat ini, supaya kita dapat faham betul-betul. Dan share sebanyak-banyaknya kepada rakan-rakan, supaya betul-betul faham apa yang kita nak sebut ini. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bertemu lagi pada esok hari dalam Daily Tafsir Quran pada pukul 8 pagi insya-Allah. Dan setiap hari kita buat, setiap hari ada Daily Tafsir Quran di Al-Widad Media ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.